Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidang jawi iaitu kedudukan huruf hamzah. Okey, muka surat 58 dan 59. Okey, semua boleh buka buku dan boleh rujuk di dalam buku teks. Okey, apa yang kita akan dapat belajar hari ini? Okey, yang pertama pada akhir pembelajaran kamu semua akan dapat mengenal kedudukan hamzah dalam perkataan dengan betul. Dan yang kedua, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Okey, kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, okey, dua perkara yang kita akan belajar hari ini pada muka surat 59 iaitu kedudukan hamzah di atas huruf alif dan kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang pertama kita akan pergi hamzah di atas huruf alif. Okey, hamzah di atas huruf alif berlaku apabila sebelumnya terdapat imbuhan. Okey, imbuhan apa? Okey, imbuhan huruf dal, okey, imbuhan dal, imbuhan sin dan imbuhan kaf. Okey, imbuhan de, se dan ke. Okey, bila terdapat ketiga-tiga imbuhan ni di dalam sesuatu perkataan, automatik hamzah dia akan berada di atas huruf alif. Okey, contoh yang pertama imbuhan dal. Okey, imbuhan dal. Okey, contohnya perkataan asal dia urus. Okay, sebelum dia terdapat imbuhan de ataupun dal. Okey, automatik huruf perkataan tersebut kita akan tambah hamzah di atas huruf alif. Dia akan bunyi diurus. Okey, contoh yang kedua. Okey, imbuhan dal juga de dan kata asal dia alif. Okey, kalau kita gabungkan automatik dekat alif tersebut akan ditambah hamzah di atas dia. Okey, tak boleh tambah dekat tempat lain, mesti ada dekat atas sebab ada imbuhan de dekat depan. Okey, yang seterusnya imbuhan se atau huruf sin. Imbuhan sin. Kalau ada imbuhan sin dekat depan, contohnya kata asal dia orang. Okey, kalau kita gabungkan, automatik dekat hamzah dia akan ada dekat alif dia akan ada hamzah. Okey, hamzah berada di atas alif sebab sebelum dia terdapat huruf sin ataupun imbuhan sin, se. Okey, seorang. Okey, yang seterusnya, contoh seterusnya, ikat. Okey, okey, ikat. Bila kita gabungkan, ada imbuhan sin dekat depan, se. Okey, automatik hamzah dia berada di atas alif. Dia akan bunyi seikat. Okey, seikat. Okey. Yang seterusnya, imbuhan ke ataupun kaf. Okey, imbuhan ke ataupun kaf. Okey. Apabila ada imbuhan ke dekat depan, contohnya kata asal dia arah. Okey, bila kita gabungkan, automatik akan ada hamzah yang berada di atas alif. Dia akan bunyi ke arah. Okey, ke arah. Okey, contoh yang kedua, empat. Okey, empat. Empat, bila kita gabungkan, automatik dia akan bunyi keempat. Okey, hamzah dia akan berada di atas alif. Okey, itu ketiga-tiga situasi yang mana perlunya kita letak hamzah di atas alif. Mesti berada selepas imbuhan de, se dan ke. Okay, sekarang kita nak pergi kepada pembelajaran yang kedua iaitu hamzah berada di bawah huruf alif. Okey, yang pertama, situasi yang pertama untuk letak hamzah berada di bawah huruf alif, mesti huruf perkataan tersebut merupakan kata dasar asal dari bahasa Arab. Contohnya, Islam. Okay, Islam tu sendiri merupakan kata asal dari bahasa Arab yang kita tak boleh nak ubah. Okay, memang dalam perkataan bahasa Arab tu sendiri dia dah letak hamzah tu berada di bawah alif. Bila berada di bawah alif, kita tak bunyikan dia aslam, kita akan bunyikan dia Islam. Okay, bila hamzah berada di bawah alif, dia akan berbunyi i. Okay, Islam. Okay, situasi yang kedua.
Okey, perkataan yang bermula dengan huruf I. Okey, mana-mana perkataan dalam bahasa Melayu yang bermula dengan huruf I, tapi tidak semualah. Tapi perkataan yang bermula dengan huruf tunggal I sahaja. Contohnya, I dagang, email. Okey, baru kita akan letak hamzah dia berada di bawah alif. Kalau contoh lain yang hamzah dia kalau perkataan bahasa Melayu dia bukan huruf I tunggal. Okay, ni mesti huruf bermula dengan huruf I tunggal. Baru kita letak hamzah di bawah alif. Kalau kalau I dia bukan I tunggal, contoh macam tadi kita eja empat. Kita tak eja impat. Okay, kita eja empat. Okay. Okay, seterusnya. Situasi ketiga, hamzah di bawah huruf alif iaitu kata sapaan. Contohnya, kamu nak pergi mana? Tu contoh kata sapaan. Okey, tu contoh kata sapaan. Dia mesti hamzah dia berada di bawah alif. Ini sahaja. Ketiga-tiga situasi, hamzah berada di bawah huruf alif. Ada 3 sahaja. Iaitu Islam, iaitu kata asal dia berasal daripada bahasa Arab. Yang kedua, I dagang, iaitu perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal ataupun I yang berada sendiri kat depan dia. Dan yang ketiga, kata sapaan. Contohnya, Okey. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.